A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, insyaallah hari ini kita akan sambung satu lagi bab daripada buku Al-Muntalaq tulisan Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Dan kalau tahu tajuknya dan kalau dah dengar yang sebelum ni, memang tajuk dia akan menjurus kepada satu benda yang kalau perasan dia akan makin heavy lah in a way. Dan dia heavy bukan apa, dia heavy mostly dalam konteks nak kata apa, emosi ke kan. Kalau nak menerima secara fakta tu kadang-kadang dia tidaklah berat sangat, tetapi menerima secara implikasi kepada diri sendiri tu dia boleh jadi berat lah, depending kepada sejauh mana sebenarnya penerimaan kita kepada bab-bab yang seterusnya, yang sebelumnya. So dia, cara ditulis ni memang di building blocks lah. So daripada bab yang awal, menyedari hakikat yang besar tu kan, pertemuan hak dan batil apa semua tu, sehingga kepada kewajipan dakwah, sehingga kepada hari ni dia akan masuk kepada topik yang on top of that, apa lagi yang diperlukan kan. InsyaAllah. So sebelum kita terus masuk kepada bab yang tersebut, so sekali lalu seperti biasa apa yang kita telah lalui sebelum ni. Di awal buku ni dan sesi yang pertama dulu dah di cover Muqaddimah Ijlis Bina Nu'min Sa'ah, di mana antara lainnya membawa kepada memahami kepentingan benda ni dibincangkan, dan siapakah target audience dia. Dan kemudiannya bab yang pertama kita menolak al-hawa. Bab yang kedua, hanya gerhana bukan terbenamnya matahari. Golongan yang ketiga, al-abrar al-halikun, golongan yang baik yang dibinasakan. Bab yang keempat, kewajipan dakwah ke jalan Allah. Bab yang kelima, ahli ibadah yang bermain-main. Bab yang keenam, perlukan cendekia kawan. Dan yang minggu lepas kita dah cover jihadul hujjah, jihad dengan hujjah. Okey. Dan sampailah kepada bab yang ke-8 hari ini, ialah usul fiqh al-amal al-jama'i inda salaf, asas fiqh amal jama'i menurut salafus salih. So dia dah menjurus kepada satu lagi topik, iaitu topik amal jama'i. Wallahu alam, sejauh mana semua kita ni familiar dengan topik amal jama'i ni. Nak assume tak ada yang tak pernah dengar lah, assumption cumanya implikasinya bagaimana. So dekat sini dia akan masuk, dan kemudian bab-bab yang seterusnya pun dia akan makin terperinci lah kepada konteks yang lebih operational. So kat sini dia macam lebih kepada asal usul fiqh, maknanya conceptually kat mana letak duduknya dan macam mana, kenapa datangnya aspek amal jamaah itu dalam perbincangan kita. Perbincangan kita berkenaan dengan kewajipan dakwah dan sebagainya tadi lah. Dan roh di sebalik dakwah tu kan, perlukan cinta kawan tu menggambarkan kita memeluk madu'u tu kan, bukan kita nak tunjuk kita pandai, kita nak tunjuk kita bagus, kita nak cakap dia orang ni teruk, tetapi di dalam konteks itu dan sebagainya. Dan jihadul hujjah juga dah meletakkan foundation bahawa dakwah ni adalah satu bentuk jihad, iaitu jihad hujjah tu kan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah, ayat-ayat Quran, Allah telah menurunkan ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mesti berjihad, bergerak untuk berjihad tu dari awal, dari fasa Mekah lagi, dan pengamalannya adalah dalam bentuk jihad kan. So jihad hujjah itu adalah satu bentuk jihad yang tersendiri. Jadi satu benda yang juga yang telah di-establish dalam bab yang 7 itu ialah ayat-ayat Quran banyak sebenarnya menurunkan berkenaan dengan jihad, dan ayat Madaniyah tu banyak aspek operasi jihadnya ialah jihad di medan, jihad maksudnya jihad peperangan. So di establish juga, maksudnya kita sepatutnya faham, dan konsep yang terkait dengan jihad itu juga terpakai dengan jihad hujjah lah, dengan dakwah itu sendiri. Dan salah satu benda yang amat penting ialah al-amal al-jama'i, insya-Allah. Okay, insya-Allah. So kita akan masuk terus kepada bab 8. Bismillah.
So semua familiar kot cara kita ialah basically bedah buku. So kita akan pergi perenggan by perenggan insyaAllah. Dimulakan dengan bab ni bab ni bermula sebegini Jalan menuju Allah adalah jalan yang terang dan lurus. Kamu telah mengorak langkah pertama untuk melalui jalan ini ketika kamu rela mendengar seruan penyeru yang mengajak meninggalkan pendapat dan pandangan tauhid yang mengadakan peraturan yang menolak Allah. Okey. Ni siapa yang dah cover dari awal ni bab yang pertama tu lah kan. Kita menolak al-hawa. So kamu dah terima benda tu. Alhamdulillah. Kamu dah tolak semua seruan-seruan al-hawa, seruan tauhid. Kamu seterusnya telah tidak tunduk kepada proses penjinakan. Ni pun yang di cover awal-awal dulu kan. Maksudnya hasil daripada boleh kita kata serangan pemikiran dan sebagainya menyebabkan ramai umat Islam ni asalnya dia singa jadi kijang yang pengecut ke apa tu. Maksudnya dijinakkan. So kamu juga alhamdulillah dah melepas sebab tu, kamu dah tak tunduk kepada proses penjinakan umat Islam tu. Kamu kekalkan sifatmu sebagai anak keturunan singa. Mereka tidak dapat menjadikan kamu anak kijang yang pengecut. So ni macam dia refresh balik alhamdulillah. Anda semua dah settle bab ni. Dah menolak al-hawa dan tidak dah menolak kesan penjinakan pun. Kamu dah tak lagi anak kijang yang pengecut. Kamu ambil sifat yang asal, iaitu kita ni singa. Kemudian kamu mula bersuara, bukan membisu dan diam. Dan bab-bab awal juga pasal umat baik yang dibinasakan dan sebagainya pun telah memberi kesedaran kepada kita sepatutnya tidak ada option untuk kita just baik seorang-seorang duduk dan diam kan. Kamu dah mula bersuara, dah mula berdakwah kan. Kamu menyeru manusia kepada Allah, menyuruh manusia melakukan ma'ruf, melarang mungkar. Tindakan kamu ini menjadikan kamu tergolong di kalangan quote, orang-orang yang mengajar kebenaran dan mengasihani manusia, seperti mana kata Ibn Taymiyah. So bukan sekadar kita dah menolak al-hawa, bukan sekadar kita dah mengelakkan dari dijadikan jinak tadi tu, kita juga telah mula bersuara, mula menyebarkan dakwah dan sebagainya. Alhamdulillah. Kamu dah termasuk pun dalam golongan orang yang mengajar manusia dan mengasihani manusia, seperti kata Ibn Taymiyah tu kan. So kenapa dia refresh benda-benda ni? Sebab benda ni fundamental. Kalau kita nak start bincang bab ini, amal jama'i, bab ini hanya sesuai untuk dibincangkan kepada orang yang dah settle benda ni kan? So sebab tu bab ni dia bukanlah bab yang boleh kita bawa kepada public tak semena-mena. Maksudnya orang yang belum rasa izzah dengan Islam, orang yang belum rasa dakwah tu sebahagian dari diri dia, tiba-tiba kita nak cakap pasal amal jama'i, berjemaah apa semua tu, dia tak kena kan? Sebab konteks dia ada konteks yang spesifik kenapa datangnya cerita tu pun in the first place. Kamu menyayangi mereka dengan menyelamatkan mereka dari kesesatan yang lama memenatkan mereka dan menjauhkan mereka dari sakinah. Ni pun menyayangi So 2 point, pelukan cendekiawan tu kan. Pelukan cendekiawan tu maksudnya cendekiawan ataupun da'i tu datang kepada mad'u tu dalam penuh kasih sayang kan. Kita melihat mereka dan seperti mana kalau dalam bab tu dia daripada Jibril AS sendiri awal tu pun memeluk Rasul SAW di Gua Hira tu kan. So dan juga seterusnya Rasul, para sahabat dan sebagainya, cara mereka ialah memeluk mad'u tu dengan penuh kasih sayang dan care kan. Kesesatan ini telah menyerabutkan hati mereka, membingungkan pemikiran mereka dan mendera jasmani mereka dengan keletihan dan penyakit. Word-word macam ni hopefully dia jadi part of kita punya mind setting lah. Sebab setengah orang dia tak sedar dia punya mind setting tu tersilap sebagai da'i tu. Bila kita melihat mad'u, kalau macam doktor melihat pesakit kesian dia sakit kan, dia kesian lah, dia nak tolong kan. Tapi setengah orang dia tak perasan, dia melihat orang lain yang terjebak dengan maksiat dan sebagainya tu bukan dalam kacamata itu. Dia nampak macam sengaja dia orang ni nak buat jahat kan. Betul. Maknanya dia lihat ada isu kebencian dekat situ kan, isu marah, benci dan sebagainya. Itu akan menjadi bermasalah kalau da'i secara tak sedar dia rasa begitu kan. Kalau kita tengok mad'u, dia bermaksiat apa pun kita nampak kesian kan. So dia nak tolong. Itu benda asas sebenarnya, yang amat asas kepada da'i. Sebab dia akan bila kita kesian, kita perasan, kita rasa dia dalam keadaan perlu dirawat tu,
dia kurang menimbulkan macam nak marah, nak yalah, nak kasar dan sebagainya. Tetapi kalau mindsetnya lain kan, dia ni sengaja buat dosa kan, aku biar aku basuh dia sikit. Itu mindset orang yang secara tak sedar, walaupun dia rasa dia nak buat dakwah, tapi mindsetting dia silap. So itu antara word-word yang halus yang hopefully kita boleh capture lah. Kemudian setelah semua itu, para pemimpin terus memanggil kamu. Tidak mahukah kamu mendekatkan diri kepada Allah? Berusahalah kamu untuk menunjukkan hamba-hambanya kepadanya, hanya kepada Allah. Kerana demikianlah yang dilakukan oleh para Nabi alaihissalam. Tidak tahukah kamu bahawa mereka ni refer balik kepada Nabi, lebih mengutamakan urusan mengajar manusia daripada duduk mengasingkan diri beribadat, kerana mereka tahu bahawa dakwah itu lebih utama di sisi kekasih mereka, yakni Allah SWT. Okay. Harapnya kita faham konteks ayat tu lah. Bukan kita kata, oh Nabi ni tak banyak beribadah ke. Rasa kita sedia maklum, Rasul SAW pun, Nabi Muhammad SAW, dia beribadah pun sampai digambarkan bengkak-bengkak kaki kan. Maksudnya, berapa lamanya dia berdiri dalam solat tu kan. Tetapi bila kita zoom out, maksudnya ratio dan kesungguhan dia berdakwah kepada mad'u tu pun menggambarkan keseriusan yang bukan calang lah. Maksudnya kalau macam kat sini dia menggambarkan, maksudnya gambaran bila disebut Nabi solat bengkak-bengkak kaki tu bukan menggambarkan Nabi tu memencitkan diri di masyarakat. Itu di malam hari Nabi bersama dengan Allah. Tapi di siang hari, almost sepenuh siang hari tu memang sentiasa mendekati manusia, sentiasa berdakwah. So sepatutnya kita begitulah. Maknanya kalau kita ambil slogan singa di siang hari, rahib di malam hari dan sebagainya, itu gambarannya, insyaAllah. Hopefully kita kena fulfill dua-dua lah. Tapi dekat sini, kenapa ayatnya begini? To put in context. Kenapa ayatnya begini? Kerana kalau kita baca dari mukadimah, isu yang penulis nampak ketika itu ialah ramai orang Islam ni baik, sebenarnya baik, menjaga hubungan dengan Allah dan sebagainya, tapi tidak melangkah ke medan dakwah. Itu isu dia. Sebab tu macam dia bawa quote-quote yang ahli ibadah yang bermain-main dan sebagainya. Wallahualam, jika di antara kita ni ada orang yang memang terbalik, itu muhasabah ni mungkin kena berbeza sedikit lah kan? Kalau put in konteks setengah orang tu, kadang-kadang antara kita ni, dakwah pula semangat, tapi amal fardi, amal ibadah tak jaga pula. So itu kena muhasabah yang lain sikit lah. Sebab ayat-ayat ni semua amat mengena kepada orang yang sedia menjaga hubungan dengan Allah, alhamdulillah, tapi tak sedar dia tak cukup, amat tak cukup dengan itu, dia kena melangkah ke medan dakwah. So kalau ada antara kita ataupun mad'un kita, adik-adik kita yang lain, dia terbalik kan, dia berdakwah semangat sungguh, tapi solat tak jaga, yang tu ayat dia kena tune lain lah. Kalau tak, dia perasan bagus pula kan. Tengok, sebab tu lah aku dakwah kan, tak payah ibadah sangat. Yang tu jadi tak kena. Sebagaimana Rasulullah SAW pun, cara dia memuhasabah sahabat tu berbeza ikut orang kan. Kalau na'udzubillah, kalau kita dua-dua pun teruk kan, ibadah pun tak jaga, dakwah pun tak buat, itu lagilah kan, itu lagilah. So kenapa nak sebut benda ni sepintas lalu? Kerana bila kita baca ayat-ayat ni, dia ada konteksnya. So kalau kita memang terkena orang yang purely begitu, alhamdulillah lah, sepatutnya dia muhasabah yang amat besar. Tapi sekiranya kita konteksnya agak berbeza, so kita kena faham lah, jangan pula kita terperasan kan, sebab itulah aku dakwah lebih, ibadah ni tak sangat kan, na'udzubillah. So to just to put in context, insyaAllah. Mereka masih bertanya kepadamu, bukankah para Nabi itu hanya sibuk penat kerana manusia mendorong mereka kepada kebaikan, melarang mereka dari kejahatan? Kamu masih menyahut seruan demi seruan. Alangkah indahnya apa yang anda lakukan. Langkah-langkahmu itu telah membawamu hingga ke separuh perjalanan. Jadi, teruskanlah langkahmu sehingga mencapai cita-cita dan matlamat. Okey. Ini dia menggambarkan bila cakap kamu telah ni, maknanya gambarannya ialah expectationnya, audience telah mengamalkan semua bab-bab yang sebelumnya dan telah menjadi da'i yang serius. Desakan demi desakan ataupun ajakan kepada dakwah tu
sentiasa kita sahut, sentiasa kita lakukan. So dah sampai ke separuh perjalanan, belum habis lagi. Jadi teruskan langkahmu. So kat sini dia nak transition kepada, bila kata jadi teruskan langkahmu hingga capai ke cita-cita dan matlamat. Ni sebenarnya kalau kita baca dia macam sekali lalu sahaja tau. Tetapi dia ada elemen yang amat penting. Kalau dai, ada kalangan dai, macam nak cakap yang dia bersungguh buat kerja, tapi dia tidak perasan mind setting dia tu tak lock in sangat kepada make sure capai cita-cita dan matlamat. Sebab perbincangan yang kita akan cover lepas ni, bab amal jama'i tu, dia datang kerana ada unsur itu. Sekiranya orang kata saya nak berdakwah asalkan berdakwah, isu amal jama'i itu tak berapa timbul. Macam saya nak berdakwah, so saya berdakwah kat Facebook apa semua, saya buat sendiri je lah. Dia tak akan timbul sangat isu amal jama'i sebab dia as long as dia berdakwah, as long as dia menyebar kebaikan contohnya. Tetapi bagi orang yang memang aku memang nak berdakwah dan aku nak make sure dakwah yang aku buat ni actually menyumbang supaya jadi, supaya dakwah in the end tu capai, then perbincangan ni akan jadi real dan tak dapat dielakkan. Kenapa amal jama'i? Kita akan masuk insya-Allah. Masuk kepada subtopik, jadilah rijal ammah. Jadilah rijal ammah. Langkah-langkahmu selanjut dalam hijrahmu kepada Allah ialah dengan mengembangkan usahamu memperkatakan kebenaran. Pergilah kepada orang ramai, pimpinlah mereka, tunjukkan contoh tauladan, pandulah dan bimbinglah mereka. So, dia kata, okay, next stage ni, alhamdulillah semua dah buat tadi tu. Next stage, langkah-langkah seterusnya kan. Pergi kepada orang ramai, pimpin mereka dan sebagainya. Kat sini pun, ni belum sampai lagi, ni baru nak mula cerita kenapa nanti akan timbul amal jama'i tu kan. Tapi maksudnya gambar, you have to grow kan. Sebab setengah daripada kita kadang-kadang belum sampai lagi ke sini. Setengah mungkin dah sampai, alhamdulillah kan. Maksudnya setengah kita tu, kita masih benda yang, masih bukan ammah, masih bukan kita pergi turun ke masyarakat yang ramai. Kita masih selected seorang dua ataupun nama-nama yang sampai kat kita ke, wallahualam. Ulangi sejarah kegemilangan da'i salafus salih radhiyallahu anhum. Mereka adalah pemimpin orang ramai. Mereka tampil ke hadapan untuk membimbing manusia sehingga manusia sedikit demi sedikit beransur-ansur mengasihi mereka. Orang ramai melihat mereka sebagai contoh dan tauladan yang baik, yang tidak dapat dipertikaikan lagi kewibawaannya. Akhirnya, orang ramai menurut dan kemudian mengikut arahan mereka. Diulangi daripada salafus salih, memang itu karakter mereka. Mereka pergi pada mass, membawa mereka sehingga orang siqah kepada mereka kan, basically kan. Kewibawaan mereka tak dapat dipertikaikan sehingga mereka disikahi dan dituruti, insyaAllah. Seorang ahli zuhud yang masyhur, Bishru bin Al-Haris Al-Hafi rahimahullah, mendapati ada 3 sifat istimewa yang terdapat pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan sifat-sifat ini, Imam Ahmad dianggap melebihinya berbanding dirinya. Bila dia compare dengan dirinya, dia tengok Imam Ahmad tu, ni ada karakter ni. Salah satu daripada sifat-sifat istimewa itu ialah beliau merupakan imam orang ramai. Para ilmu rijal mensifatkan Imam Al-Auza'i pula sebagai rajul ammah, orang yang bersama orang ramai. Semua ni nak diambil contoh-contoh. Part of karakter mereka tu. Contohnya kalau Imam Ahmad pun kan, kita rasanya kebanyakan kita bila sebut nama imam mazhab, kita tahulah, oh tu imam mazhab kan. Tapi dibawa contoh-contoh seperti mana yang sedang bab yang sebelum ni pun kan. Dia bukan hanya, tak tahulah ada orang tergambar macam ni ke tak kan. Maksudnya ada mungkin tergambar orang imam mazhab ni maknanya kerja dia duduk di pejabat dia, menulis mengarang buku, mengaji kitab sahaja ke kan. Tapi tak, mereka ni memang actually orang yang praktikal ni memang turun juga ke masyarakat dan amat-amat. Kalau yang sebelum ni dia gambarkan mentajmid. Dekat sini sisi yang lain juga, menjadi rijal ammah kepada masyarakat mass.
Demikian juga seorang ahli hadis dan faqih yang thiqah lain, iaitu Abu Ishaq Al-Fazari. Ulama rijal berkata, dia adalah seorang rajul ammah. Dia telah mendidik penduduk-penduduk di persempadanan Islam di tanah tinggi Syam dan semenanjung yang menghadap ke Rom. Beliau mengajar mereka tentang sunnah dan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Apabila seorang ahli bid'ah memasuki kubu itu, beliau mengusir lelaki tersebut. Okey. Poin dia kat situ dari awal tu ialah dia pun rajul amah juga. Dia membentuk keseluruhan masyarakat tu kan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Khalid bin Abdullah Al-Wasiti, salah seorang ahli hadis yang thiqah dan merupakan seorang dari guru-guru Imam Al-Bukhari. Mereka sifatkannya juga sebagai rajul ammah. Okey. Sebab banyak macam contoh-contoh yang mungkin orang kenal sebagai tokoh ilmuwan dan sebagainya. Tapi nak kata dia orang bukan hanya ilmuwan, tetapi rajul ammah, rijal ammah. Pengenalan kepada rijal di atas menjelaskan bahawa mereka semua adalah da'i yang mengajar manusia. Ilmu mereka tidak meletakkan mereka hanya di dalam bilik-bilik. Mereka turun ke medan, memimpin masyarakat, membuat pendirian dan sikap politik. Demikianlah Imam Ahmad bin Hanbal memimpin masyarakat yang masih terpelihara bagi memerangi puak Jahmiyah dan Mu'tazilah yang cuba memesongkan akidah masyarakat dengan bid'ah Al-Quran adalah makhluk. Ini satu rasanya kisah yang famous kan, antara cabaran yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menentang kerajaan pada masa itu bila kerajaan hendak memaksa bid'ah menggunakan kuasa mereka. Akhirnya Allah menolong beliau dengan perlantikan Khalifah Al-Mutawakkil yang memiliki akidah yang benar. Baginda telah menukar struktur kerajaan, membersihkannya dari bid'ah dan seterusnya menyekat dan memadamkan kegiatan ahli bid'ah. Okay. Dibawa contoh yang ni, contoh yang mungkin kita familiar, tapi mungkin kita tak tergambar dalam konteks yang dibawa kat sini lah. Maksudnya usaha dia tu dalam konteksnya dia memimpin masyarakat lah kepada satu kefahaman, menghalang daripada kefahaman terpesong dan sebagainya. Dia bukan hanya mengarang buku, duduk di bilik dan sebagainya. So maksudnya turun ke medan, membentuk masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan ammah ialah orang ramai, sama ada terpelajar atau buta huruf, dan bukannya menurut istilah moden yang bermaksud orang-orang jahil. Wallahu alam. Okey, kat sini kita pun bila pula ammah ni maksud orang jahil. Wallahu alam apa yang konteks bahasa atau bahasa Arab ketika itu ataupun yang difahami. So yang ni tak dapat nak komen lah apa yang dimaksud. Kenapa ada orang faham macam tu ke? Pemimpin dan da'i Islam dahulu tidak pernah melupakan orang Badui dan penduduk kawasan pedalaman, di samping memimpin penduduk bandar. Mereka mengambil berat tentang peri pentingnya kesatuan akidah dan pendirian antara kesemua masyarakat tersebut. Itu menyebabkan da'i itu memperuntukkan sebahagian dari usaha untuk kesemua makhluk tersebut. So sepatutnya da'i cover semualah. Rasanya kita familiar kan semua kisah-kisah Rasul SAW. Bukan semualah, maknanya kita pernah dengar akan ada kisah yang melibatkan orang Badui. Quite interesting. Kita familiar benda tu. Maksudnya para sahabat tu ada yang memang dari kota Mekah, ada juga sampai ke badui-badui yang datang tu kan, dengan karakter mereka lah. Tapi maksudnya dakwah tu sampai dan ada yang menyahut dakwah tu dari badui tu kan. Quite interesting kalau kita nak relate dengan kita sekarang lah. Adakah semuanya orang bandar je ke? Adakah orang kampung, orang asli sana, orang pedalaman sana kan? So that's maknanya bila kita kata rijal ammah umum semua tu kena cover semualah. Imam Al-Zuhri, pemimpin ahli hadis, telah mendidik beberapa generasi penduduk beberapa kota raya Islam dan membentuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin di dalam bidang hadis. Bukan itu sahaja, bahkan beliau sendiri turun menemui masyarakat Badui dan penduduk kampung untuk mengajar mereka, memelihara yang masih kekal dalam akidah yang benar dan berlemah lembut terhadap orang yang telah diselewengkan oleh ahli bid'ah yang sesat.
lalu akhirnya diselamatkan kepada tauhid yang sejati. Dalam buku ni mungkin kita perasan dia banyak cerita pasal bid'ah, bila merelate kepada cabaran-cabaran yang terdahulu. Wallahualam, adakah kita boleh appreciate benda ni? Maknanya, dan bid'ah yang disebut ni bukan sebab konteks bid'ah kita ni kadang-kadang dah bid'ah fiqh. Faham ke? Bid'ah fiqh maksudnya orang cerita pasal apa bid'ah kita ni, Yasin ke, benda-benda macam tu lah, yang sebab sebenarnya pembincangan fiqh. Kalau kita perasan bid'ah yang banyak disebutkan sini ni bid'ah akidah. Mu'tazilah lah tadi, apa namanya, dia bukan isu amalan pembincangan fiqh kan, dia isu pokok lah sebenarnya, yang lebih kita kat sini mungkin kurang dengar sangat dah pun, jangan faham apa sebenarnya. Okey, tak apa. Para ulama dan da'i kemudian pula memperbaharui sejarah Al-Zuhri ini. Antaranya ialah seorang faqih dan pembimbing, Ahmad Al-Ghazali, saudara kandung kepada Abu Hamid Al-Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin. Ini dua orang yang berbeza, tapi saudara lah. Beliau memasuki kampung-kampung dan kebun-kebun, memberi nasihat kepada penduduknya agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so dia bawa banyak contoh-contoh real lah tu kan. Dia nak bawa pembuktian dari konteks, ambil figure-figure yang hebat dari dulu, mereka adalah rijal ammah. Mereka bukan duduk di dalam bidang mereka saja, tetapi mereka memang mendekati dan menyantuni masyarakat, insyaAllah. Subtopik yang seterusnya, Ibn Taymiyah menyatakan perlunya amal jama'i. Ini gambar semut beramal jama'i kan. Para pemimpin dan da'i Islam yang telah disebutkan tadi merupakan orang yang sangat faham. Mereka mengetahui maqasid ammah syar'iyah yang mengharuskan bahkan mewajibkan melakukan perkara-perkara yang perlu untuk merealisasikan objektif syariat Islam, sekalipun tiada dalil mengenainya. Faham ke ayat tu? Kan maksudnya walaupun tak ada dalil spesifik kena buat benda ni, tapi dia faham bila benda ni menjadi keperluan kepada benda yang perlu tu, maka mereka faham kepentingan dan kewajipan benda tu. Mereka tahu bahawa sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib tanpanya, maka hukumnya juga adalah wajib. Pernah dengar ke benda ni? Rasanya statement ni agak famous juga kan, biasa orang guna kan. Satu yang tak sempurna, satu yang wajib tu, melainkan tanpa dia tu, maka dia pun jadi wajib juga. Lalu mereka semua tinggalkan sikap bersendirian kerana suasana memerlukan berbuat demikian. Lalu mereka berganding bahu di dalam jamaah dan bekerja dengan amal dan usaha secara berjamaah. Mereka telah menjelaskan dengan mengeluarkan beberapa fatwa yang terang dan sharih betapa pentingnya amal jama'i dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar. Amal jama'i itu boleh dinamakan dengan berbagai nama seperti jamaah, parti, ikatan dan lain-lain. Sekiranya ia merupakan sebuah amal jama'i, mestilah ada pemimpin atau ketua. Tidak kira sama ada pemimpin itu dipanggil sebagai ketua, mursyid, presiden parti atau sebagainya. Kat sini dia nak letak konteks amal jama'i itu apa benda Okey, kita keluar sikit harapnya kita semua pun familiar dengan perkataan amal jama'i dan faham bila kita sebut amal jama'i itu maksudnya apa. Sebab ada orang anda perasan ada orang yang silap faham bila dia kata amal jama'i itu, dia terbayang bekerja beramai-ramai, which ialah itu part of it kan. Maksudnya berbeza bekerja sendirian dengan bekerja berjamaah itu ialah beramai-ramai. Tetapi bekerja beramai-ramai belum tentu bekerja secara berjamaah ataupun amal jama'i kan. So contoh yang anda biasa buat ialah kalau kita contoh yang mudah di bulan Ramadan biasanya orang pergi solat di masjid untuk solat isyak dan kemudian solat tarawih secara berjamaah So kalau kita pergi ke masjid tu, lepas solat isyak, sebelum start solat tarawih, biasanya orang akan bangun solat ba'diyah kan, solat lepas isyak. Kalau kita sampai ke masjid dalam keadaan tu ramai orang tengah solat, dia solat beramai-ramai lah tu kan, beramai-ramai solat. Adakah kita akan panggil itu solat berjemaah? Kita tak kata itu bukan solat berjemaah, itu solat beramai-ramai lah kan, sebab dia solat fardi sebenarnya.
Yang membezakan solat berjamaah masa solat isyak dan tarawih dengan solat beramai-ramai tadi ialah semua kena ikut imam. Itu just untuk clarify lah. Setengah orang dia tak perasan apa maksud berjemaah tu. Dia ingat beramai-ramai. Tapi tak. Dia sebenarnya ada imam dan makmum baru dia jadi berjemaah. Kalau kita ambil hadis yang lagi satu yang sekiranya kamu bermusafir berapa orang? 3 orang ke apa tu? Kena lantik ketua kan. So bermusafir 3 orang bukan berjemaah. Tu beramai-ramai lah bermusafir berjalan kan. Bila lantik ketua tu baru jadi berjemaah. Sebab bila lantik ketua kena ikutlah kata ketua tu kan. So berjemaahnya ada aspek itu Ada aspek ketua dan yang mengikut ketua. So kalau kita travel ramai-ramai tapi tak ada ketua, semua buat kepala masing-masing, itu bukan berjemaah lah tu kan. Itu beramai-ramai. Bila berjemaah dia kena tanya ketua kan. Boleh tak kita berhenti sikit? So dia jadi ada disiplin. Macam solat berjemaah lah. Maksudnya kena ikut imam. Kalau ada silap ada cara tegur dan sebagainya. So dia ada disiplin dia. So kat sini dia masuk balik. Kemudian kat sini ada 2 benda lah kat sini sebenarnya. Satu yang kalau di belakang tu ialah yang dinamakan berjemaah tu bila ada ketua kan. Sebelum tu ialah balik kepada basically orang panggil ni macam kaedah fiqah lah ni kan. Biasa orang selalu bawa contoh wuduk lah. Dia kata kalau nak solat tu wajib. Wuduk tu tak wajib, wuduk tu sunat je kan. Tetapi kalau memang kita nak laksanakan solat tu, yang wajib tu, wuduk tu jadi wajib untuk buat itulah. Sebab tanpa wuduk tak boleh lah solat tu kan. So biasa orang bagi contoh begitu rasanya kalau dia sekolah-sekolah dulu. So dalam keadaan ni perbincangan yang bermula kat situ kan. Sekiranya nak relate balik dengan yang disebut awal tadi, orang yang berdakwah tu nak capai matlamat dakwah dan kita rasa benda tu wajib untuk kita berusaha untuk capai matlamat dakwah tadi, matlamat itu impossible untuk boleh dicapai tanpa amal jama'i. Hence amal jama'i itu jadi wajib. Kalau kita meyakini kerja kita berdakwah untuk capai matlamat tu wajib lah kan? Kena. Kalau kita rasa kena, sebab tu dia bermula dengan awal-awal tadi tu. Bagi orang yang tak rasa pun benda tu kan, kena ke dakwah ni, tak payah. Tiba-tiba kita nak cerita amal jama'i, dia memang tak masuk. Sebab dasar kenapa penting amal jama'i, kenapa perlu amal jama'i itu kerana orang tu dah menerima kena berdakwah, kena make sure dakwah ni sampai kepada tujuan. So kalau terima benda tu, barulah on top of that impossible sebenarnya dalam dunia ni untuk capai tujuan tu kalau buat secara terpecah-pecah. Walaupun ramai, tu nak kata beza ramai dengan amal jama'i tadi tu. Walaupun ramai orang berdakwah, tapi tanpa penyusunan, dia tak boleh capai benda yang besar tu kan. Hence benda tu jadi wajib. By the way, kalau ada soalan, sebab tajuk ni agak dia berbeza sedikit dengan tajuk-tajuk yang sebelum ni, bab-bab yang sebelum ni, dalam konteks almost everything common sense lah. Dan semua orang boleh terima. Sebab kat sini ni, dia bagi setengah orang kadang-kadang dia perlukan beberapa persoalan terjawab. So kalau ada beberapa soalan boleh terus tanya. Sekiranya macam tak clear betul ke macam tu dan sebagainya, boleh tanya supaya kita dalam kita cover bab ni kita clear lah apa yang perlu clear tu insya-Allah. Okey. Mungkin anda merasa pelik bila mengetahui bahawa pembentukan kumpulan-kumpulan yang bekerja kerana tujuan-tujuan syar'i terdapatnya penggunaan istilah-istilah yang kamu sangka sebagai istilah-istilah moden. Sebenarnya ia telah diutarakan melalui kata-kata fuqaha dan pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Ini memberikan kita gambaran yang nyata dari apa yang terkandung di dalam kitab-kitab fiqh terdahulu, bahawa wujudnya fiqh harakah di dalamnya yang tidak diketahui oleh kita. Ia menunggu-nunggu siapakah yang dapat memetiknya dari kitab-kitab fiqh tersebut dan menyebarkan kepada da'i Islam. Nak kata kita mungkin tak pernah tahulah kot. Kitab-kitab fiqh ni sebenarnya dah ada elemen-elemen ni dalamnya. Yang ramai orang tak petik keluar. Dia ada buat contoh ke? Okey, dengarlah kata-kata Ibn Taymiyah tentang pensyariatan amal jama'i yang hampir-hampir tidak anda duga bahawa ia adalah dari kata-kata ulama' qudama'. Ibn Taymiyah berkata, perkataan az-za'im seperti dengan perkataan al-kafil, al-qabil, al-dhamin
yang bermaksud pemimpin, ketua atau penjamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi, yakni benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu. Surah Yusuf ayat 72. Oleh itu, sesiapa yang menjamin atau mengelolakan urusan segolongan masyarakat, dia dianggap sebagai pemimpin golongan tersebut. Jika dia menjamin dan mentadbir kerja yang baik, dia akan dipuji. Dan jika dia menjamin kerja yang buruk, dia adalah dikeji. Ketua hizb pula merupakan ketua kumpulan yang bergabung atau menjadi hizb atau penggabungan. Sekiranya mereka berkumpul atau bergabung dengan melaksanakan perkara yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tanpa menambah-nambah atau mengurangkannya, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka berhak mendapat ganjaran yang sepadan dengan tanggungjawab yang dilaksanakan. Sekiranya berlaku perkara-perkara yang berlebih-lebihan atau pengurangan, umpamanya sikap taksub kepada mana-mana individu dalam hizb mereka, sama ada betul atau salah, dan menolak pula semua orang yang tidak menyertai hizb mereka, sama ada betul atau salah, maka itu adalah perpecahan yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Wallahualam, adakah kita merasakan benda ni berlaku atau tidak? Di dalam mana-mana kumpulan lah. Kumpulan yang pada asalnya menyatakan cita-citanya adalah dakwah. Cita-citanya adalah menegakkan Islam. So kat sini di peringatkanlah elemen penting, sebab tu dia bermula dengan bab yang sebelum tu. Kenapa jadinya kumpulan tu in the first place? Kerana yang bab-bab sebelum ni lah, memeluk mad'u, kewajipan berdakwah dan sebagainya. Dia bukan, sebab tu yang saya rasa dia jadi masalah sikit kalau kumpulan tu datang dulu sebelum foundation tadi. Orang bukan menyertai kumpulan sebab yang tadilah semua bab 1 hingga 7 tu kan. Tapi datang sebab semangat kumpulan ke apa. So dia boleh jadi lain. Dia boleh jadi taksub, dia boleh jadi dengan mar'u tu dia bukan memeluk tapi dia mengutuk dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. So satu clause yang menarik lah kat sini kalau nak kata, maknanya kita menyertai kumpulan tu pun, adakah dia diganjari ataupun dia dikutuk tu berdasarkan apa yang disebut kat situ. So tak kisah mana-mana kumpulan. So kita pun kalau kita kata aku menyertai kumpulan tu, dengan itu aku ahli syurga, tidak ada begitu. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menyuruh berjamaah dan bersatu padu dan melarang dari perpecahan dan perselisihan. Allah dan Rasulnya menyuruh supaya tolong-menolong di atas perkara kebaikan dan takwa, dan melarang daripada tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Rasa familiar dengan ayat yang menyatakan begini kan. Inilah bukti paling berharga yang menjadi hujah kita menolak pendapat orang yang menganggap amal jama'i sebagai bid'ah dalam uslub dakwah Islam. Wallahualam, adakah orang yang menganggap sebegini sekarang tetapi dalam konteks penulisan ni, bila kita refer balik beberapa puluh tahun dahulu ketika revival Islam tu mula muncul kembali, banyak benda yang even kalau kita keluar tajuk sedikit even benda yang pada kita anggap basic, contohnya menutup aurat ataupun bertudung, berhijab. So anda teringatlah tengok satu dokumentari tu, ada seorang tu feminis yang memperjuangkan feminism di Mesir. Statement dia agak menarik. Dia kata apa? Pakai tudung ni, berhijab ni, satu bid'ah dalam Islam. Macam mana pula ada orang cakap macam tu? Tapi hujah dia menarik. Dia kata hujah dia apa? Hujah dia, Al-Azhar di Kahirah tu, itu adalah tonggak memperjuangkan Islam sejak sekian lama, sejak kita tahulah. Tapi dia kata, cuba perhatikan sebelum Ikhwan Muslimin atau Hasan Banna datang, pernahkah ada orang bertudung? Macam tu lah dia cakap kan. Dia kata kalau kita tengok semasa perhimpunan ramai-ramai orang
bila presiden ke apa kan, perhimpunan ramai-ramai sebelum tu, dia kata cubalah cari ada tak orang Islam yang berhijab. Dan dia kata argument dia macam ni, dia kata kalaulah itu memang ajaran Islam, pasti Al-Azhar dah tegakkan benda tu. Tapi tak ada. Yang ni datang tiba-tiba lah, asal mana datang ni mengajak bawa pakai hijab apa semua tu kan. So quite interesting maksudnya kita kadang-kadang lahir ni kita assume benda tu, kita take for granted lah, semua orang memang faham lah benda tu Islam kan. Tapi pernah ada keadaan yang tidak amat begitu dia macam benda tu macam siapa yang pernah dengar kisah-kisah syuyuh kita kan, Antum ni kenal ke? Macam kalau kita sebut Ustaz Alias Osman, Ustazah Anissa, Ustazah Arfa, kenal ke? Bila dia bawa kisah-kisah dia masa dia muda dulu, quite interesting kita nak faham macam masa tu macam tu sebab macam bila Ustazah Anissa dia sebut masa dia belajar syariah di UM ustaz-ustaz yang mengajar mereka syariah tu pun isteri tak pakai tudung. Dia kata kalau kita sekarang mungkin kita susah nak faham lah, dan kita tak boleh macam kalau ada ustaz tu kita tahu isteri tak bertudung, kita hilang sikoh terus kan. Tetapi dulu sebelum revival of Islam ni, sebab kita kalau kebetulan alhamdulillah kita lahir-lahir dah macam ni kan. Tapi kalau dulu tu macam memang bila nak bawa balik penutupan aurat semuanya tu satu benda yang memang mencabar bagi generasi mereka. Tu sekadar keluar tajuk sedikit. Nak kata ada orang memang menganggap benda yang kita assume semua orang kan orang faham itu Islam. Tapi even hijab pun orang pernah menganggap sama benda yang baru bukan macam-macam bid'ah lah. So apatah lagi bila kat sini bila dia cakap pasal amal jama'i. Dia ni start nak berpuak-puak pula ni bid'ah apa pula ni kan. Seorang baik cukup lah kan dan sebagainya. Apa yang Muhammad Ahmad Ar-Rashid petik ni, dia kata tengok balik apa yang ulama-ulama terdahulu sebut, Ibn Taymiyah ke apa kan, dah ada dah benda ni bukan benda baru, ini benda yang dari dulu dah termaktub, cuma orang tak keluarkan je. Sebab orang keluarkan, even orang yang mengikut Ibn Taymiyah pun yang biasa dikeluarkan isu fiqah lah, isu fiqah kan bukan isu berdakwah tu kan. Orang tak perasan benda tu ada yang ditulis oleh orang yang sama. Ianya juga merupakan bukti terang yang mendorong da'i Islam untuk mengumpulkan nas-nas ulama' lain seperti ini dan menjadikannya sebagai paksi dalam amal da'wi. Dakwah akan menjadi lebih kukuh dan mantap memandangkan penyebut nas-nas ini adalah orang yang hebat. Ia juga akan menjadi kata putus dalam menghadapi setengah golongan yang tidak faham, yang cepat menuduh bahawa amal jama'i adalah kerja bid'ah. Bagaimanakah amal jama'i dan gerakan berjemaah itu boleh dianggap sebagai satu bid'ah, sedangkan ia merupakan perkara yang dipusakai dari Nabi-Nabi alaihissalam. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. So kat mana tu? Kat situlah. Ana wa man ittaba'ani. Interesting translation ni dia terbalikkan susunan. Inilah jalanku, aku menurutku. Sebenarnya itu kat belakang. Kul hazihi sabili, katakan inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah atas kejelasan. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang yang menurutku kan. So tak tahu kenapa translation kat sini dia terbalik susunan ayat tu. But anyway, kat situlah ana wa man ittaba'ani tu menggambarkan adalah pengikut Rasul tu. Kan maknanya dia bukan nabi saja berdakwah, tapi ada geng dia. Ibnu Al-Qayyim berkata, Al-Faraq dan sekumpulan ulama bahasa berpendapat bahawa kata-kata ana wa man ittaba'ani tadi tu, siapa yang mengikutiku tu tadi tu, menjadi maktuf sebagai ganti nama yang terdapat di dalam frasa aku mengajak. Ni dalam konteks bahasa lah. Menuruti apa? Duduk kat belakang ke apa? Tak, dia kata dia ganti dalam ayat tu lah. Adu'u tu kan. Artinya, siapa yang mengikuti Rasulullah SAW tu, dia berdakwah ke jalan Allah. Seperti mana yang Rasul juga berdakwah. Dia kata, ana wa man ittaba'ani tu, ittiba' kat situ ialah aku berdakwah, so dia orang ikut berdakwah. So kat situ.
Ini juga adalah pendapat Al-Kalbi yang berkata, setiap orang yang mengikuti Rasulullah bertanggungjawab untuk berdakwah kepada apa yang disuruhkan kepadanya oleh baginda Rasulullah SAW. Okey, tu kupasan ayat tu lah. Nak katanya, ana wa man ittaba'ani itu menggambarkan aku dan orang yang ikut berdakwah bersama aku. So, amal jama'i di situ. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyaknya nabi yang berperang bersamanya kaum Ar-Ribbiyun yang banyak. Surah Ali Imran ayat 146. Ibnu Al-Qayyim berkata, Ar-Ribbiyun di sini bermaksud jamaah-jamaah seperti yang telah disepakati oleh ahli tafsir. Satu pendapat lagi mengatakan ia berasal dari perkataan Ar-Ribbah yang bermaksud jamaah. Al-Jauhari berpendapat Ar-Ribbi merupakan kata nama tunggal bagi Ar-Ribbiyun yang iaitu beribu-ribu orang manusia. Oleh itu maksud ayat di atas ialah Nabi-Nabi SAW berperang bersama beribu-ribu orang yang beriman. Sejarah hidup Rasulullah SAW merupakan contoh yang jelas bagi ayat tersebut. Para pewaris Rasulullah SAW dan pengikut-pengikut para Nabi SAW mempunyai contoh yang dijadikan ikutan, iaitu Rasulullah SAW dan para Nabi SAW. Pewaris-pewaris itu tidak akan bersendirian dalam perjuangan mereka. Bahkan mereka berjalan sebagai satu jamaah yang mempunyai beribu-ribu orang anggota. Benda ni jelas sepatutnya dalam Quran, betul tak? Tak tahu kita perasan tak perasan. Hopefully kita perasan lah. Event apa siapa tokoh dalam surah Kahfi tu Zulkarnain kan. Orang yang mengharapkan dia jadi savior kan. Oh, Ya'juj Ma'juj ni nak buat apa kan? Oh, Zulkarnain datang sebagai hero. Tapi hero tu datang pun dia bukan okey. Kalau kita keluar tajuk sikit so Anas kadang-kadang bagi contoh ni pada generasi sebelum ni. Sebelum ni bukan pakcik-pakcik tu, maksudnya generasi Ana lah kot. Yang ketika dulu sekarang, sebab sekarang dah berbeza kalau nak tengok movie lah. Kalau dulu hero ni banyak yang seorang. Superman dia boleh seorang-seorang terbang buat macam-macam. Tapi sekarang ni cerita hero pun dia dah teamwork kan. Dia dah satu pasukan. Dia bukan seorang-seorang. Dia macam Avengers ke apa. So dia dah lain sikit So quite interesting kat situ. Kalau dulu semua hero tu seorang-seorang lah. Seorang hero tu boleh buat semua benda. Dan dia lah hero kan. So sebab tu dia jadi macam setengah orang tu, even dalam dakwah dia macam dia beranggap macam tu secara subconscious. Seorang ni macam kalau katalah kita cakap ke depan orang yang tunggu Imam Mahdi ke, Nabi Isa turun ke, dia anggap macam itu superhero yang akan buat macam ni. Tapi kalau kita tengok ceritanya, semua orang tu akan ada pengikut yang ramai di belakang mereka Dan tidak ada satu pun yang macam Nabi tu datang dan dia tidak membentuk pengikut di belakangnya. Sama ada terbentuk tu, tu cerita lain. So ada Nabi yang diuji, tak ada orang yang ikut kan. Tetapi usaha dia menyebabkan memang terbentuk pengikut yang akan bersama So dia tak ada konsep dalam Islam ni macam superhero tu datang dan kalau orang tunggu Imam Mahdi tu datang dan dia terbang ke apa. Bukanlah isu terbang tu. Isu ni maksudnya dia seorang-seorang buat semua benda tu, tak ada. Dia akan ada jemaah di belakang dia. Similarly kan Nabi Isa. Tu satu konsep yang sebenarnya amat jelas dalam Al-Quran. Subtopik yang seterusnya, mereka menyeru kepada kebaikan bersama-sama pengikut mereka. Pengertian ini telah difahami oleh para sahabat dan salafus soleh dengan penuh kesedaran. Bagi mereka, dakwah secara bersendirian adalah tidak memadai. Kerana itu, mereka menubuhkan jamaah-jamaah untuk berdakwah kepada Allah, untuk menyeru manusia kepada agama Allah, dan mereka bekerja secara berjamaah. Di antara mereka ialah sahabat Rasulullah SAW, Hisham bin Hakim bin Hizam Al-Quraisy radhiyallahu anhu. Az-Zuhri berkata, beliau, yakni Hisham bin Hakim, menyeru kepada perkara ma'ruf bersama-sama dengan segolongan bersamanya. Perhatikan kata-kata Az-Zuhri, segolongan bersamanya.
Beliau telah membentuk satu jamaah dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar. Ini menunjukkan bahawa Islam menuntut penubuhan satu jamaah dalam kerja ini. Bila ada jamaah, maka barulah ada dakwah. Para ulama sejak dahulu sentiasa menubuhkan jamaah-jamaah dan mencari sahabat-sahabat mereka untuk sama-sama melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Begitulah sebagaimana yang dibuat oleh Abdul Rahim bin Al-Alti Al-Baghdadi, seorang ahli fiqh dan ahli hadis yang zuhud. Mereka menyifatkannya sebagai seorang guru yang mulia, ulama yang arif lagi bijaksana, dan merupakan salah seorang dari guru-guru hadis yang terhormat, beriltizam dengan as-sunnah, zuhud yang mempunyai kemuliaan dan wara' serta mempunyai adab dan ilmu yang banyak. Al-Barzali telah berkata tentang tokoh ini. Beliau merupakan seorang guru hadis di Baghdad semasa zamannya dan disifatkan sebagai pengikut setia, penolong dan pembela as-sunnah. Az-Zahabi pula berkata, beliau mempunyai pengikut-pengikut dan sahabat-sahabat yang berusaha menyuruh manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Ya, pemimpin jamaah telah menetapkan satu syarat kepada siapa yang hendak menggabungkan diri dalam jemaahnya, iaitu dia hanya memilih orang yang beriman, soleh, yang hanya memakan makanan yang halal. Ini dah masuk aspek yang perincian pula. Tadi kita dah establish nak tak nak kena berjemaah kalau nak capai maklumat dakwah. Kemudian berjemaah tu ialah ada ketua dan ada pengikut lah. Dan kemudian dia establish lah semua contoh-contoh. Kat sini satu lagi elemen pengikut tu pula disaring lah sebenarnya. Kat sini dia sebut ciri-ciri dia beriman, soleh. Soleh tu amalannya kan. Dan hanya memakan makanan yang halal. Interesting. Ini semua supaya penggabungan mereka membawa taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dakwah mereka memberi pengaruhnya. Kerana jika mereka ini terdiri dari orang yang campur aduk antara unsur-unsur jahat dan baik, tidak memelihara syariat Allah dan dalam muamalah, tindak tanduk dan hidupnya, ini akan menyebabkan Allah tidak memberi taufik dan keberkatan di dalam usaha mereka. Akhirnya, jemaah yang akan menanggung risiko kegagalan dalam setiap usahanya. So, penting pula lah untuk memastikan semua ahli dalam jemaah itu fulfill certain criteria untuk mengharapkan bantuan Allah itu. Demikianlah mazhab yang dipegang oleh Da'i Qudama. Menurut Ibnu Al-Auzi, Ibnu Akil telah berkata, di zaman kami telah melihat Abu Bakar Al-Aqfali semasa pemerintahan Khalifah Al-Qaim. Apabila beliau tampil untuk menyangkal satu kemungkaran, dibawa bersamanya beberapa orang ulama dan orang-orang yang soleh, yang tidak makan kecuali dari hasil usaha mereka sendiri, seperti Abu Bakar Al-Khabbaz yang telah buta kerana selalu terdedah kepada kepanasan bahang api pembakar roti. Maknanya ini digambarkan orang tu sehingga sampai ke situ Kenapa dia cerita tu? Sebab nak katanya semua orang ni amat menjaga sumber rezeki mereka. So dia bekerja sendiri dan tak ni kan. Sehingga kat sini disebut sampai buta sebab bahang. Mereka diiringi oleh satu jemaah yang tiada seorang pun di antara mereka yang menerima sedekah atau mahu mencemarkan diri mereka dengan menerima pemberian atau hadiah dari pihak pemerintah. Interesting. Mereka berpuasa di siang hari, bertahajud di malam hari dan kerap menangis. Apabila ada golongan mukhlid, yakni orang yang bercampur aduk antara yang baik dengan jahat, ingin bersama-sama, dia menolak dan berkata, apabila kami menghadapi musuh sedangkan ahli maksiat ada bersama kami, pastinya kami akan menerima kekalahan. Okey, kat sini dia letakkan benchmark yang tinggi lah sebenarnya dari Qudama ni. Maksudnya sebab kalau kita cakap makan makanan yang halal, kita tak tergambar lah sampai ke sini kan. Kita tengok chop halal tu ada cukup lah.
Tapi kat sini dia macam orang-orang yang amat mementingkan sumber mereka sehingga memang tak pernah terima sedekah. Bukan kata sedekah tu tak halal tapi nak katanya betapa dia orang ensure semua rezeki mereka tu dari usaha tangan, keringat dan sebagainya, banyak dari usaha, daripada sumber yang diusahakan dan kat sini sebut juga pasal tak menerima, mencemarkan diri dengan menerima pemberian daripada hadiah daripada pemerintah. So tu level lah, tu level mereka. Demikianlah kesedaran, kefahaman yang benar dan penapisan bila telah wujud. Tanpa adanya syarat-syarat ketat tersebut, jemaah Islam akan menjadi sarang orang yang lemah. Ketika itu, hilanglah kekuatan dan kewibawaannya dan Allah tidak memberi pertolongan kepadanya. Bila baca ni ada rasa apa-apa tak? Kita rasa kita ni macam ni? Kumpulan kita ni kumpulan orang yang lemah ke? Tengok kiri kanan, adakah kita punya kualiti dan benchmark tu menggambarkan kita menjaga benchmark kita? Bukan kita tolak orang untuk join, tapi maksudnya make sure. Sebab tu kalau orang yang join sistem tarbiyah dan sebagainya, biasanya dia ada prosesnya kan. Maksudnya ada benda-benda yang di apa kata dirawat, dibentuk, dibina, supaya in the end semua orang dalam saf tu adalah orang yang menepati certain quality dan kriteria. Kalau benda tu tak berlaku kan, semua orang masih membawa jahiliah, karat-karat apa semua, dia sebenarnya melemahkan. Jumlah tu mungkin jadi makin ramai, tetapi dalam konteks kefahaman kita terhadap bantuan Allah kepada jemaah yang membawa dakwah ni, benda tu perlu dititik beratkan kan, untuk diri kita dan sekeliling kita kan. So interesting level benchmark dia ni. Nas-nas dari kitab lama seperti ini adalah jumpaan berharga dan wajib memainkan peranannya di dalam fiqh harakah Islam untuk menerangkan asas-asas fiqh harakah yang menjadi sandaran kita. Okey. Masuk ke subtopik yang seterusnya. Ni subtopik yang last rasanya. Dan bab ni anda pun sebenarnya jadi agak untuk tidak menapis sebab bila nak cover benda ni, sebab okey, topik dia apa? Keizinan pihak berkuasa bukanlah satu syarat. So topik ni ada konteks dia. Kenapa penting dia cerita benda ni? Tapi kalau silap kupas ni jadi lain pula kan, macam so kat situ Tapi hopefully until this point semua dah faham konteks perbincangan konteks perbincangan, maksudnya kenapa kena berjemaah. Dekat sini ni dia ada isu spesifik yang telah terkait dengan apa dalam yang berlaku sepanjang sejarah Islam lah. Maksudnya antara argument untuk kata tak boleh buat benda ni ialah mana boleh ni, kena depend dengan pihak berkuasa lah, sama ada pihak berkuasa yang buat benda ni ataupun kena minta izin dulu atau so dia ada pembincangan yang begitu Dalam kehidupan kita sekarang mungkin taklah tertimbul sangat benda ni tapi tu yang jadi macam mana nak cerita yang topik ni, yang subtopik ni. Tapi tak apa, insyaAllah hopefully kita boleh go through dengan memahami konteks kenapa perbincangan ni timbul, dan hopefully kita dapat ambil dalam konteks yang tepat Al-Imam Al-Ghazali telah mengkaji secara objektif harusnya pembentukan jamaah Islam untuk melaksanakan dakwah dan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Beliau telah mengemukakan dalil yang menunjukkan bahawa keizinan dari pihak berkuasa dalam sebuah negara Islam, kerana Imam Al-Ghazali bercakap dalam konteks sebuah negara dan daulat Islam. Ini nota penterjemah tidak menjadi syarat dalam pembentukan jamaah Islam. Inilah yang paling tepat dan sesuai dengan kaedah qiyas. Okey, so ada beberapa benda kat situ. So disebut kat sini Imam Al-Ghazali, point dia kata dia mengatakan tidak menjadi syarat untuk minta izin ataupun dapat izin dari pihak berkuasa. Dan kalau orang kata ni kalau negara tu macam mana, so ni penterjemah ada letak nota kat situ lah. Imam Al-Ghazali ni dia cakap dalam konteks negara dia memang daulat Islam. So dalam konteks itu pun pembentukan jemaah tu tidak memerlukan keizinan pihak berkuasa so kenapa benci so kita akan tengok Al-Imam Al-Ghazali berkata, sebahagian manusia berpendapat
bahawa individu-individu rakyat tidak boleh bertindak sendiri kerana tindakan tersebut akan membawa fitnah, mengakibatkan kerosakan dan meruntuhkan negara. Okay. So ini konteks asalnya lah. Maksudnya kenapa datang pembincangan ni. So kata ada orang yang ada opinion macam ni. Orang rakyat ni tak bolehlah nak initiate something macam ni. Kan dia jadi makin sebab kerajaan kan yang sepatutnya fikir benda. So rakyat ni janganlah pergi buat inisiatif sendiri, buat kumpulan untuk address isu-isu ni, sedangkan dia boleh menimbulkan unrest dan sebagainya. Pendapat yang lain pula mengatakan tidak perlu keizinan dari pemerintah. Pendapat inilah yang lebih sesuai dengan qiyas kerana tugas amar ma'ruf ini harus dilaksanakan secara individu, kemudian akan diikuti oleh orang kedua, ketiga dan seterusnya. Akhirnya ia menarik lebih banyak penyertaan yang membawa kepada tolong-menolong, sehinggalah terbentuknya satu pasukan pekerja-pekerja Islam yang komited, yang diridai Allah, yang bertujuan menentang segala bentuk maksiat. Dalam konteks ini, soal kekacauan tidak timbul. So kat sini dia bawa naratif gini, macam kalau kita terima contohnya apa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi sampai habis tu, maknanya setiap individu memang ada peranan ni. Maksudnya kalau ada benda yang perlu di amar ma'ruf nahi munkar kan, setiap individu memang kena buat. Dan kalau benda dia berhasil, makin ramailah orang buat benda tu dan terbentuklah pasukan tu kan. So kat mana pula yang datangnya kekacauan tu? So itu dia punya narrative argument kat sini. Kesimpulannya, dalam urusan hizbah, yakni amar ma'ruf nahi munkar ini, jarang sangat ia akan membawa kepada kekacauan. Oleh itu, ia tidak dapat mengubah undang-undang qiyas. Bahkan dikatakan bahawa setiap orang Islam yang mampu menghalang kemungkaran patut menghalangnya dengan tangan, senjata dirinya dan dengan penolong-penolongnya. Kata-kata ini tertulis dengan tinta emas. Da'i Islam patut memeliharanya di dalam lubuk hati mereka. Ia membuktikan bahawa di dalam kitab-kitab ulama kita dahulu ada lombong fiqh haraki yang banyak. Imam Al-Ghazali mempunyai hujah lain dalam membatalkan pendapat mereka yang menjadikan keizinan pemerintah sebagai syarat di dalam kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar ini. Kata-kata beliau memang berguna dan perlu disebutkan di sini dalam mengharuskan pembentukan jamaah Islam berkumpul untuk tugas amar ma'ruf nahi munkar. Kata beliau, satu golongan telah mengenakan syarat mendapat kelulusan pemerintah dan tidak mengizinkan individu dan kalangan rakyat melakukan hizbah, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Syarat ini adalah syarat yang tidak dapat diterima. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis telah kami sebutkan menunjukkan bahawa setiap orang yang melihat kemungkaran kemudian mendiamkan diri, dia adalah berdosa kerana secara umumnya dia wajib melarangnya jika melihatnya walau di mana pun dia berada. Oleh itu, pengkhususan dengan syarat mendapat keizinan dan pemerintah adalah pendapat yang tidak berasas. Kemudian Al-Ghazali berkata lagi, jika ada yang berpendapat bahawa kerja-kerja amar ma'ruf bererti memberi kuasa atau mandat melaksanakan hukuman, dengan itu orang-orang kafir tidak dikenakan tugas menyuruh orang-orang Islam kepada kebaikan, walaupun tugas itu jika dilakukan adalah tugas yang betul. Maka dengan sebab itu sepatutnya rakyat secara individu tidak harus menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, kecuali dengan keizinan dari pegawai pemerintah dan pihak berkuasa. Faham ke ayat ni? Ni dia nak kata ada orang yang buat argument macam ni lah kan? Tapi tak tahulah semua dapat capture ke tak, apa benda pula orang kafir apa semua ni kan? Tapi ni just, tapi anda pergi sekali lalu sebab mungkin di kalangan kita ni tak timbul sangat isu ni. So dia just seperti ada orang yang buat argument macam ni. So conclusion dia, maka tak boleh lah, tak boleh lah buat kerja-kerja macam ni kecuali dapat keizinan. Pendapat ini kita jawab dengan mengatakan orang kafir dilarang dari tugas menyeru kepada kebaikan kerana tugas tersebut adalah tugas pihak yang berkuasa dan mulia, sedangkan orang kafir itu hina. Dia tidak berhak mendapat kemuliaan lebih dari orang Islam. Manakala individu Muslim
pula berhak mendapat kemuliaan itu kerana agama dan pengetahuannya. Kemuliaan, kuasa dan penghakiman yang ada pada tugas ini tidak mengharapkan keizinan pemerintah seperti mana mulianya tugas mengajar dan memberitahu. Tidak ada khilaf lagi bahawa memberitahu perkara yang haram, halal dan wajib kepada orang yang jahil yang ingin membuat kemungkaran kerana kejahilannya tidak memerlukan kebenaran pihak berkuasa. Ia mengandungi kemuliaan ilmu, memberi tunjuk ajar, dan orang yang tahu perlu menunjukkan keburukan jahil. Agama sahaja sudah cukup untuk membolehkan tugas tersebut dijalankan. Begitu juga tugas melarang dari kemungkaran. Kalau perasaan semua yang ni dia macam italic ni sebab dia quote dia petik semua ni. Beliau kemudiannya membuat kesimpulan. Kebiasaannya golongan salafus soleh yang sentiasa mengawasi pihak berkuasa dan menasihati mereka adalah bukti kukuh ijma' mereka bahawa tidak perlunya izin pemerintah dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Jika pemerintah tersebut suka dengan apa yang dibuat, alhamdulillah. Tapi jika pemerintah marah dengan amar ma'ruf tersebut, maka marah tersebut sendiri adalah satu mungkar yang perlu kepadanya diingkari pula. Jika begitu, kenapa pula da'i mesti memerlukan kebenaran untuk mengingkari perintah? Faham ke argument dia ni? Kan? So maksudnya dia kata, kita ambil contoh ulama dahulu tu yang menegur pemerintah tu sendiri is in itself pembuktian lah. Sebab bila ditegur pemerintah tu either akan menerima teguran tu atau mentak. Tapi kalau dia tak terima teguran tu, benda tu sendiri pun satu kemungkaran yang perlu dibuat. Tapi kalaulah kita set dia kena minta izin dulu sebelum nak buat amar ma'ruf tu, then macam mana? Takkan how does it work kan? It doesn't make sense. Kebiasaan salafus soleh yang membantah dan menyanggah pemerintah Islam juga menjadi bukti yang kuat dalam hal ini. Sebagai contoh, diceritakan bahawa semasa Khalifah Marwan bin Al-Hakam sedang berkhutbah sebelum solat sunat hari raya. Dia berkhutbah sebelum solat hari raya. Tiba-tiba seorang lelaki berkata kepadanya, "Khutbah ialah selepas selesai solat." Marwan menjawab, "Biarkanlah, wahai si Polan." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu memberi komen kepada khalifah. Kata beliau, "Tentang perkara ini, dia telah menjalankan kewajipannya kerana Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Maka sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah mengubah dengan lidahnya. Maka sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman." Okay. Sesungguhnya para salafus soleh itu benar-benar memahami maksud umum hadis tersebut, di mana pihak berkuasa turut termasuk di dalam orang-orang yang perlu dicegah. Oleh itu, kenapa pula perlu kepada keizinan mereka? Wahai mereka yang sayangkan Islam, itulah sebahagian dari pengajaran dari salafus soleh radhiyallahu anhum dalam fiqh dakwah dan amal jama'i. Mungkin konteks yang dibawa ke sini, dan kat situ itulah ending kalau dalam buku ni, bab usul fiqh al-amal al-jama'i indas salaf. Okay. Asas fiqh amal jama'i menurut salafus soleh. Okay. Dan dalam konteks tadi, so just to put in context, sebab Malaysia ni alhamdulillah negara yang agak unik lah di dunia ni, quite interestingly unique. Despite kalau kita nak identify problem dan apa yang kita tak puas hati tu, banyak lah kan. Tapi dalam aspek yang lain pula, quite interesting kenapa Malaysia ni heaven kepada banyak figure-figure Islam, gerakan Islam yang perlu kepada naungan keselamatan lah kan. Maknanya banyak figure, kalau yang orang biasa kenal, Zakir Naik contohnya kan. Tapi rasanya ramai orang tak tahu, ramai figure-figure ikhwan yang berada di Malaysia ni yang ada protection so itu satu benda yang menarik bila nak fikirkan dan benda ni sejak berzaman daripada zaman kerajaan yang dulu kan, yang quite interesting kalau dia fikir macam how macam mana nak faham benda tu sebab dalam aspek lain
setiap kerajaan tu kadang-kadang kalau kerajaan yang lama tu adalah dia punya perangai masalah dia kan. However, alhamdulillah still dalam aspek ni dia orang agak konsisten. Tak tahulah norma Malaysia ni macam tu ke, kita amat baik hati ke apa, Allah alam, yang menyebabkan orang-orang yang nak di persecuted di negara mereka boleh dapat keselamatan kat sini. So that's quite interesting dalam negara kita. Sebab tu perbincangan ni, kalau kita baca ni tak tahu kita dapat relate ke tak. Sebab kalau di Mesir contohnya, benda ni benda yang real lah, ataupun negara-negara Arab maksudnya walaupun pemerintah tu Islam, Muslim, tapi kadang-kadang mereka tu amat perlu ditegur ke macam tu kan. Tapi dia orang agak tekan kan, mana boleh kan korang ni kan buat kumpulan-kumpulan. So dia ada pembincangan kat sini yang jadi real. Untuk kita kadang-kadang macam kita tak even kalau kita cakap pasal usrah ke apa kan, itu agak unik Malaysia ni. Semua benda pun okey, alhamdulillah kan. Tak ada orang yang cuak rasa keselamatannya terganggu kalau sebut usrah kan. Berbeza dengan setengah negara Islam yang lain kan. So itu benda-benda yang mungkin kadang-kadang kita senang appreciate kenapa orang bincang setengah benda di sini lah. Dan insyaAllah bab yang seterusnya adalah usul fiqh al-amal al-jama'i fi siratihi al-hadithah. Fiqh amal jama'i dalam bentuk baru, dalam era yang baru. So tadi yang kita cover tu adalah usul fiqh dia. Maksudnya usul fiqh amal jama'i salafus soleh, maknanya generasi awal. Macam mana mereka memahami benda tu kan. So yang chapter yang ke depan, insyaAllah minggu depan, kita akan cover dalam konteks contemporary pula. Macam mana ulama' contemporary faham amal jama'i pula dalam realiti sekarang. So akan more dekat dengan kita lah kot insyaAllah kan. So itu akan kita laksanakan minggu depan insyaAllah, sekiranya Allah izinkan. Dan sebab benda tu, siapa yang nak follow untuk insyaAllah minggu depan ni, Ana rasa Ana akan shift harinya ke hari Sabtu. Ada masalah ke? Especially siapa yang nak follow lah. Sebab kebetulannya rasanya minggu depan Sabtu tengah hari sampai Ahad tengah hari tu Ana kena join retreat kawasan di sini. So Ahad pagi tu tak ada. So dan Ana kalau boleh nak juga teruskan setiap minggu tu berjalan. So just Ana inform awal-awal. Of course siapa yang dah register dan ada dalam kalender tu Ana akan tu lah. Tapi just sebab Ana tanya ni, takut kalau ada yang ada problem dan memerlukan priority untuk diutamakan. Sebab nak dengar juga. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak ada problem, InsyaAllah Sabtu pagi lah. Sabtu pagi depan kita akan bentuk. Ni akan masuk, tak tahulah, bagi setengah orang dia agak more interesting lah dalam konteks. Okay, tadi kita cakap pasal salafus soleh semua, dia faham amal jama'i dalam dakwah tu macam tu. Macam mana pula yang contemporary, yang lebih dekat dengan kita ni, pelaksanaannya dan sebagainya. Itu bab yang ke depan insyaAllah. Wallahu alam. So ni dah transition kepada chapter seterusnya lah. Dan chapter seterusnya insyaAllah minggu depan hari Sabtu pagi kita akan cover usul fiqh amal jama'i yang contemporary. Contemporary tu bahasa Ana lah. Kalau kat sini dia cakap dalam bentuk baru, dalam sirah, dalam format baru, ada bentuk baru lah, ada bentuk moden kan. Macam mana pula insyaAllah. Wallahu alam. Ada persoalan apa-apa ke? Sekiranya ada, kalau ada persoalan lah, hopefully jelas apa nak panggil dia punya kenapa dianggap wajibnya amal jama'i tu in the first place kan. Dan dia berdasarkan foundation daripada bab-bab yang sebelumnya lah. Sebab tu bab-bab macam ni dia dah jadi kurang umum lah. Faham ke macam tu? Walaupun the whole book ni Ana rasa sebab tu kalau recording ni semua dia public je, Ana rasa boleh tapi kalau orang jump terus ke bab tu, dia jadi problem. Sebab bab ni berdiri di atas penerimaan bab-bab yang sebelumnya. Kalau ada orang yang tak terima pun, mana ada wajib dakwah ni. So memang confirm lah tak jadi wajib amal jama'i tu. Sebab argument dia tadi ialah kewajipan dakwah tu yang menyebabkan kewajipan amal jama'i. So kalau orang yang tak terima pun kewajipan dakwah, kita duk push pasal amal jama'i lah apa semua tu, memang tak kena lah. Dan kat situ juga problem, ni side note lah, kat situ juga problem
apa nak panggil, problem yang berlaku dalam perbincangan pasal jemaah lah, apa di media sosial dan sebagainya. Sebab dia tidak berdasarkan foundation yang sama. Orang jadi macam isu perkumpulan, dia bukan isu berjemaah ni untuk capai maklumat dakwah. Dia jadi isu kumpulan mana bagus, dia jadi lain, dia jadi lari. So kat situ yang memang sepatutnya bincang isu jemaah ni, dia tak boleh bincang dalam konteks yang begitulah. Dia ke laut, perbincangan dia ke laut, syaitan je yang menang. So insyaAllah, hopefully kita put in proper context lah, insyaAllah. Dan okay, Ana rasa dah tak ada soalan. Semoga Allah terima masa yang kita spend untuk memahami agamanya ini, insyaAllah. Semoga membuahkan amal seperti biasa Ana sebut. Semoga membuahkan amal. Dan insyaAllah kita akan sambung minggu depan. Until then, kita tangguhkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga akan produktif lah hari ni sepanjang-panjang ni. So untuk Ana, just after this pukul 10.30 Ana ada meeting kawasan. Pukul 2.30 ada forum pendidikan dan sebagainya. So hopefully semua masing-masing ada packkan masa hari ni untuk benda-benda yang bermanfaat dan bermanfaat untuk umat lah, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.